Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung bacaan kita dari surah At-Taubah dari ayat yang ke-111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setelah daripada ayat sebelum ni Allah cerita tentang golongan munafik, adalah beberapa ayat diselit tentang orang-orang yang beriman tapi melakukan maksiat. Maka ayat pada hari ini ialah pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kemudian berjuang dengan harta dan nyawa mereka, dengan nyawa dan harta mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membeli dari orang-orang yang beriman. Allah membeli dari orang-orang yang beriman anfusahum wa amwalahum, nyawa mereka dan harta mereka.
bi anna lahumul jannah, dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ini bahawa dia dengan hamba-Nya adalah seperti mana orang yang berjual beli. Ada give and take. Ada give and take. Kita jual, dia beli. Dia beli, kita jual. Maknanya ada benda kita bagi kat dia, ada benda dia bagi kat kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada orang beriman, innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah membeli dengan orang-orang yang beriman. Sebab tu dalam ayat yang lain kita dah baca sebelum daripada ni, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, hendakkah kamu kalau aku tunjukkan satu perniagaan jual beli, dan orang-orang beriman yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan satu perniagaan yang tidak pernah rugi, tidak akan rugi. Jadi jual beli yang paling tak rugi ialah jual beli dengan Allah Ta'ala. Sebab apa jual beli dengan Allah Ta'ala paling tak rugi, paling untung? Sebab tak ada orang boleh bayar seperti mana Allah Ta'ala bayar. Seperti mana kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila orang tawar kepada dia nak beli barang-barang yang dia bawa ke Madinah waktu musim kemarau. Waktu musim kemarau putus makanan di Madinah, maka Sayyidina Uthman bin Affan bawa masuk daripada luar. Sampai dekat Madinah, maka peniaga-peniaga, Sayyidina Uthman ni importer lah, kerana dia ni tunjuk import, bisnes import export. Dia bawa barang daripada luar masuk ke Madinah, maka peraih-peraih penjual-penjual yang ada di Madinah pergi jumpa Sayyidina Uthman nak beli barang tu. Pasal apa sekarang ni kalau benda-benda barang tak ada, kalau jual boleh jual dengan harga mahal. Letak harga je laku. Macam durian mula-mula keluar, letak je habis. 30 ringgit sekilo habis. 35 ringgit sekilo habis. 40 ringgit sekilo habis. Udah merah lah. Musang King 55 sekilo. Letak. Payah sikit lah nak habis musim Covid ni. Tapi ada je orang beli. Malah cerita kalau bak durian nanti panjang pula cerita dia. Musim durian. Tapi nak sebutnya, peniaga-peniaga pergi jumpa Sayyidina Uthman, tawar nak beli, kerana apa? Mereka boleh untung kalau jual masa ni. Mereka offer kepada Sayyidina Uthman, kalau kamu beli harga ni, kami tawar sekali ganda lagi, atau 2 kali ganda. Sayyidina Uthman tak nak jual. Dia naik harga, tak nak jual. Sayyidina Umar kata, ada dah orang nak beli dengan harga 10 kali ganda. Mana kalau barang RM10, mu sanggup dah beli dengan 100. Oh, dia kata, kalau beli 100 nak jual banyak mana lah, contohlah kita kata. Sayyidina Umar kata, ada dah offer nak beli 10 kali ganda. Malah dia boleh ganda sampai 700 kali ganda. Mana ada orang nak beli lagu tu? Sayyidina Uthman kata, pergi baliklah. Semua ni aku infak fi sabilillah. Maknanya dia berniaga dengan Allah. Allah Azza wa Jalla adalah yang membayar dengan harga yang tidak pernah atau tidak dapat ditandingi oleh mana-mana.
peniaga. Apa dia bayaran Allah bagi? Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum. Allah bayar nyawa mereka. Wa amwalahum, Allah bayar harta mereka. Allah bayar dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan balasan syurga. Yang ni tak tertanding. Nak tanding macam mana? Allah Azza wa Jalla bila berniaga dengan hamba-Nya, dia berniaga dengan penuh kasih sayang. Dialah yang maha pengasih, dialah yang maha pemurah, dan dialah Allah panggil apa? Yang maha kaya. Dia memberi dengan kekayaannya yang tak kurang. Lalu dia bagi dengan pemberian yang tidak pernah dibayang oleh akal manusia. A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terbayang pun. Apa yang Allah Ta'ala bayar? Bi anna lahumul jannah. Berkata Imam Al-Hasanul Basri, baya'ahumullah, baya'ahum wallahi fa'aghla thamanahum. Kata Al-Hasanul Basri dan Qatadah, mereka berniaga dengan Allah, demi Allah sangat mahal harga mereka. Berkata Syamr bin Atiyah, ma min muslim illa wallahi azza wa jalla fi unuqihi bay'ah wa fi waffa biha aw mata 'alaiha. Tidak ada seorang muslim pun melainkan demi Allah pada tengkuknya ada satu perjanjian dengan Allah. Maknanya satu ikatan jual beli dengan Allah. Waffa biha, sama ada Allah bayar pada dia waktu dia hidup, makna Allah bagi kebaikan di dunia, au mata 'alaiha, atau dia mati dalam perjanjian tersebut, Allah Ta'ala akan bayar kepadanya syurga. Thumma tala hadhihi al-ayah. Walihadha yuqal man hamala fi sabilillah baya'a Allah, ay qabila hadzal aqd wa waffa biha. Kerana itu dikatakan siapa yang pergi berjihad fi sabilillah, maka dia telah berbai'ah dengan Allah. Bai'ah ni janji setia. Orang pergi berjihad fi sabilillah ni, dia berbai'ah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bai'ah tu salah satu daripada lafaz orang panggil bai'ah tu jual beli juga, maknanya ada benda yang kita akad dengan dia, benda dia bagi, kita bagi ketaatan, dia akan jaga kita. Itu bai'ah, taat setia kan. Jadi Allah Azza wa Jalla ni, kita ni bila pergi berjihad fi sabilillah, ada bai'ah di atas tekak kita. Kalau kita menang, Allah Ta'ala akan bagi kebaikan. Kalau kita mati, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana dia telah berbai'ah dengan Allah. Cuma itulah, bagi siapa yang belum diuji, kita tak tahu. Kita minta Allah Azza wa Jalla bagi kepada kita ketakwaan yang benar-benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ketakwaan yang sebenar-benar. Sebab masa musim tak berlaku ni, semua orang boleh cakap berlaku. Tapi bila berlaku, macam orang panggil isu politik lah juga lah. Kalau zaman kita tak jadi pemimpin, boleh cakap berlaku. Bila orang bagi kat kita pegang jawatan, kita pun tak boleh buat supaya hak kita kata. Begitulah. Hak tu tahap orang di atas, orang bawah pun lagu tu juga. Kita cakap kita ni sayang kepada orang atas kita. Tapi sayang kita tu sayang yang macam mana?
Kalau sayang kerana Allah, maka doakanlah mereka. Doakanlah mereka. Nasihati bagi yang boleh menasihati. Sampaikanlah kepada mereka dengan cara yang baik. Itu antara jihad yang sebaik-baik jihad juga. Cuma itulah setara mana kita. Kadang-kadang bila kumpulan sama-sama kita nak nasihat tak jadi dah. Nak jadi orang yang berbai'ah dengan Allah ni. Bai'ah dengan Allah. Betul ke bai'ah dengan Allah? Atau Allah Ta'ala akan uji. Takut sebenarnya kita berbai'ah kepada parti, bukan kerana Allah. Betul tak? Kita nak bai'ah kepada Allah. Maknanya parti tu jalan. Jalan kita menegakkan agama melalui jalan parti. Mungkinlah jalan politik bagi orang yang terlibat dengan politik lah. Uslub dia je. Uslub je. Bai'ah sebenar dengan Allah. Apa saja yang orang panggil mendapat redha Allah, kita setuju. Apa yang tidak mendapat redha Allah, maka kita kena tegur lah. Betul tak? Itu pada hak politik. Ada orang mencari jalan fi sabilillah dia dengan ilmu. Dengan ilmu. Tak tuju dalam dunia politik. Zaman kita, sama ada jadi ulama atau umara. Nak jadi ulama atau umara. Umara duduklah dalam bidang politik. Jadilah pemimpin. Tapi tanggungjawab dia besarlah. Ulama dia juga adalah pemimpin. Cuma pemimpin yang memimpin ilmu. Untuk umat juga. Tapi antara dua tu, hak paling orang nak, ramai orang nak umara lah. Berubuk nak jadi umara. Hak ulama ni tak ramai orang nak. Malah hak mari pun kadang-kadang tak cukup keahlian. Ngaku-ngaku je ulama, sebenarnya belum cukup. Hak bawah-bawah ni lah, hak atas-atas, hak mufti-mufti apa semua tu, itu insya-Allah lah Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada mereka. Jadi nak sebutnya, jalan mana yang kita pilih, biarlah betul-betul fi sabilillah. Kita tidak diuji lagi. Ujian hak tahap betul ialah jihad fi sabilillah pada tahap senjata. Angkat senjata tu kalau ada seruan jihad macam di Palestin tu. Tu pun kita tengok di Palestin tak semua. Ada yang kita tengok mereka benar pada jihadnya. Ada yang macam Syria sebagai contoh. Dulu Syria berlaku pecah perang, kumpulan pecah. Ada yang berjihad mujahidin. Ada yang berjihad sebab nak tegakkan agama Allah. Ada yang berjihad sebab tak suka kepada Bashar Assad. Jadi kita tengok masalah niat tu penting jugalah. Walaupun kita kata bayarannya syurga, tapi ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia, sebab kita tahu ada je sahabat yang meninggal mati dalam medan jihad, tapi bila sahabat-sahabat puji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia berada di neraka. Jadi maknanya kita belum diujilah. Kita minta andai Allah Ta'ala uji kita, Allah tetapkan hati kita di atas keimanan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tapi kalau yang berjaya, berbai'ahlah kepada Allah. Berjual belilah dengan Allah. Pasal apa? Bi anna lahumul jannah, bayarannya adalah syurga. Bayarannya adalah syurga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang pada jalan Allah, maka ada di antara mereka yang terbunuh, yang membunuh dan terbunuh. Iaitu mereka ni menghimpunkan antara dua perkara. Sama ada mereka membunuh musuh Allah ataupun mereka terbunuh. Maka itulah antara sebab
Allah tawarkan kepada mereka syurga. Jadi bila risiko ni tinggi, maka ganjarannya tinggilah. Kalau buat kerja antara hidup dengan mati, mahal tak gaji dia? Mahal lah. Antara hidup dengan mati gaji dia mahal. Tapi kalau dengan Allah lagi mahal lah. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjuang fi sabilillah, fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh musuh Allah atau mereka terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Yang demikian itu ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran. Wa man awfa bi'ahdihi minallah, siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, maka bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu. Wa dzalika huwal fawzul azim, kerana ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu adalah kemenangan yang besar. Kerana itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takaffala Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa tasdiqun bi rusuli bi in tawaffahu an yadkhulahu al-jannah aw yurji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin aw ghanimah. Allah telah mengadakan satu perjanjian bagi siapa yang keluar berjihad pada jalannya, yang mana dia tidak keluar melainkan betul-betul kerana nak berjihad pada jalan Allah dan nak membenarkan Rasulullah, maknanya nak mendiri menegakkan agama lah. Jihad ni tujuan dia untuk menegakkan agama, okay? Untuk menegakkan agama, dan dia ada dawabit. Dawabit ni maknanya garis panduan yang sangat ketat. Oleh kerana dia adalah bab yang besar dalam agama, maka garis panduan jihad ni sangat ketat. Bukan mudah-mudah, bukan semua orang boleh declare dia nak pergi jihad. Mesti ada di garis panduan dan ditetapkan oleh orang-orang yang berkuasa dan orang-orang yang betul-betul keahlian dalam isu jihad. Mana kalau peringkat negara yang berhak mengisytiharkan dia adalah pemimpinnya, ketua negara. Pasal apa? Sebab dia isu besar. Bukan semua orang boleh declare mari kita berjihad tak. Hatta kalau dia semangat sekalipun, pemimpin dia tak semangat pun dia tak boleh declare. Pasal apa? Kalau Islam ni dia nak jaga maslahat dan mudarat, daf'ul mafasid wa dar'ul tak ingat lah. Maknanya tujuan ni nak mendatangkan kebaikan, nak menolak keburukan. Tak nak tiba-tiba jadi mudarat. Apa ramai orang yang mana terpengaruh dengan slogan jihad, tapi akhirnya terbunuh bukan di atas medan jihad. Ni waktu masa sahabat-sahabat berlaku isu Syria dulu, kita tanya sahabat-sahabat dari Indonesia yang boleh pergi kat sana, mereka pun kata nasihat tak payah pergi. Pasal apa? Jihad sana tidak ada satu soft, dan ulama-ulama sana pun tak bagi pergi.
Sebab dia kata fitnah tu terlalu besar. Malah kalau orang-orang hak pergi ni, dia tak tahu pun siapa dia ketua dia. Dia berjihad dalam keadaan dia tak tahu siapa ketua. Ikut kumpulan, mari hari ni okey, kita ada operasi, dia ada ketua kecil lah. Bos besar tu tak tahu. Rupa-rupanya kena Daesh. Daesh. Ataupun kita panggil ISIS lah. Islamic State. Islamic State di itu. Islamic State, ISIS ataupun Daesh tu diasaskan oleh orang-orang CIA ni. Hak mujahidin sebenar tu. Kalau tidak macam mana di Iraq tu dengan begitu cepat dia boleh menguasai. Macam-macam lah. Jadi akhirnya masyayikh sana, bila kita tanya ulama-ulama, mereka tak bagi pergi. Sahabat-sahabat di Indonesia lah bagi tahu. Sahabat-sahabat saya yang di Indonesia, yang mereka banyak menasihati rakyat Indonesia. Banyak masa tu orang Indonesia banyak nak pergi. Banyak pergi kat sana. Orang Malaysia pun ada juga yang pergi. Jadi bila sahabat-sahabat Indonesia mencerita, dia tanya masyayikh sana kata jangan pergi. Sebab dia tak tahu sama ada betul ke dia pergi perang tu dengan mujahidin ke ataupun dia berperang tu dengan ISIS. Siapa ada yang kata contohnya mujahidin, ISIS, kalau mujahidin duduk belakang, ISIS duduk depan, kemudian tentera Bashar belah depan sana lah paling tinggi. Maknanya tiba-tiba peluru hak mari kepada mujahidin tu tak tahu mari pihak mana. Sampai gitu lah. Ada juga jet-jet Bashar mari datang, dia tembak mujahidin, tak tembak ISIS. Bila tanya, dia kata dia pun tak tahu siapa dia. Dia hanya kata hari ni kita ada operasi, perang pukul sekian-sekian, kita akan lawan Bashar. Contohnya gitulah. Siapa dia hak elit tak tahu. Pakat gi bodoh gitu. Jadi akhirnya menimbulkan fitnah. Jadi sebab tu jihad ni dia tidak boleh sewenang-wenangnya. Malah memulakan spark api jihad tu sendiri besar. Isu dia besar. Ada ramai orang menyeru kepada perjuangan, tapi tak semua perjuangan menatijahkan kebaikan. Okay? Atas seruan jihad lah orang di Libya, Tunisia, Syria, Mesir, atas Arab Spring tu, dia ada nilai islamisasi, nak islamkan pemerintah dan penguasa. Yang berlaku di Syria ke, yang berlaku di Iraq, baik berlaku di Tunisia, asal gerakan adalah nak memperelokkan pemerintahan. Ada nilai islamisasi. Mereka nak kepada yang lebih islamik. Dan mereka kata pemimpin sedia ada itu zalim. Mereka nak yang lebih baik daripada tu. Maka mereka memulakan spark. Apa tu yang bermula spark tu mana? Di Tunis. Seorang lelaki yang bakar diri tu kan, Bu Azizi nama dia, tak ingat dah saya. Mula dia bakar, maka bermulalah Arab Spring. Sokongan datang, tepuk kumpul keluar ke jalanan, atas seruan jihad begini sampai masa tu menang Islamik di Mesir. Sekejap lah Ikhwanul Muslimin menang. Tapi di
Mesir saja mereka menang, tapi tak lama. Di Syria tak pernah menang, di Libya tak pernah menang, Tunisia pun tak pernah menang, Yaman hancur. Jadi batu ulama ni sebelum nak memulakan jihad ataupun nak memulakan satu seruan, dia mesti dikaji, diselidik oleh ulama-ulama. Nak mencetuskan dah mudah, nak memadamkannya payah. Sampaikan hari ni tak habis lagi Syria. Berapa tahun? Saya ingat 10 tahun dah. 10 tahun. Nak memulakan mudah, nak memadamkan dia tu, nak padam. Lepas tu setelah padam, yang menang jadi yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Tak ada kebaikan. Kalau betul ulama-ulama kalau nak jihad, tengok kebarangkalian. Ada kebarangkalian menang ke tak? Ada kebarangkalian kalah. Kalau kebarangkalian kalah lebih tinggi, tak payah mula. Kita sabar. Sabar di atas. Sebagaimana kita ambil Nabi SAW di awal dakwah Nabi. Awal dakwah Nabi tak lawan pun. Sabarlah keluarga Yasir. Sabar, sahabat disuruh sabar. Sehingga mereka tanya, mata Nasrullah, bila lah Allah Ta'ala nak tolong kita. 13 tahun duduk Mekah. Berbagai macam penderitaan dihadapi. Diseksa, dicela, dicaci, diuji. Ada yang dibunuh. Mari menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, mata Nasrullah, bila Allah Ta'ala nak tolong kita. Nabi kata sabar. Akan sampai waktu dia. Agama ni akan tersebar sampai ke seluruh dunia. Sabar. Kenapa Nabi masa tu tak lawan? Sebab kebarangkalian lawan tu, menang tu sangat sedikit masa tu. Mereka adalah kaum minoriti. Jadi sabar dalam keadaan mereka boleh beragama, boleh beramal ibadat walaupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Itu lebih baik. Nah, bila Nabi SAW sampai ke Madinah, bila dah ada kekuatan, maka Allah Ta'ala izinkan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Persediakanlah kekuatan. Yang mana kekuatan tu turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Yang boleh menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Maknanya kita mampu nak lawan. Tapi kalau kita tak mampu nak lawan, sabar. Jangan sepak, jangan nyalakan. Macam kita dah sebut baru ni kan. Isu yang berlaku di antara Hamas dengan Israel. Baru-baru ni gencatan senjata sekejap, lepas tu tembak pula lah ni. Nah, lepas tu ada sebahagian daripada ulama, dia tak setuju cara Hamas. Dan bukan kerana tak setuju Hamas tu sokong Israel, tak. Tak setuju cara Hamas sebab sayang kepada rakyat Palestin, orang awam. Apa yang berlaku, Israel ni memang dia provokasi. Provokasi memang kerja Israel. Dia provok orang di Masjidil Aqsa. Provok. Siapa berlaku, orang dah tak tahan, maka Hamas pun akan hantar roket. Pung. Roket Hamas pun meletup satu bandar. Peng. Kita sebut peng lah, pasal main roket kecil bunyi peng. Dia pun rancang. Israel ada Iron Dome. Sebelum hantar roket ribu-ribu ni, piung hantar. Hak jatuh di Israel itu adalah 10%. Okey, kita seronoklah boleh lawan. Tapi isu dia ialah berbaloikah? Bila kita tembak akhirnya Israel akan balas dengan peluru pandu yang lebih canggih, lebih hebat, lebih habis ratus ribu orang mati.
Jadi nak memulakan tu mudah. Nak suruh, nak jaga tu. Sebab tu sebahagian ulama tak bagi. Mereka kata bersabarlah, duduk di Palestin. Boleh, duduklah. Tapi sabarlah dalam keadaan tak mampu tu. Sehingga ada kemampuan, berjihadlah. Tapi kalau tak ada kemampuan, sabar. Selama kita boleh duduk di situ, memanglah Israel buat nyanyi, bukan kita sokong Israel, tapi manakah lebih untung? Sabar ke lawan? Kalau sabar lebih untung, sabar. Kalau lawan lebih untung, lawan. Jihad ni dia punya neraca sangat tu. Sebab tu Nabi dulu ada Sariyah. Sariyah, tahu Sariyah ni? Bukan nama orang Sariyah tu. Sariyah ni adalah spy. Spy Nabi ni, ghazwah tu, semua ghazwah, perang-perang besar yang berlaku perang. Selain daripada ghazwah yang berlaku peperangan, pertembungan antara musuh ni, Nabi ada Sariyah. Sariyah Nabi ni adalah kumpulan perisik. Pergi risik dulu, buat risikan. Mana musuh kita? Study dulu. Musuh tu kuat atau tak kuat? Berapa orang kita nak kena hantar untuk hadapi dia? Kelengkapan dia macam mana? Api semua sekali, baru ada persiapan. Persiapan, walau kita tak cukup, tapi tak apa. Dengan bantuan Allah. Cuma kita study lah. Persiapan kita tu, kalau tak cukup sekalipun, kita mampu. Pasal apa? Kita ada kekuatan. Tentera kita kuat, apa sini ada latihan. Nabi duk mengaku kuda, berlatih gusti, berlatih mana. Bukan tiba-tiba, mari kita keluar jihad. Training mu pun tak siapa. Pergi sana 3 bulan, duk main training atau sebulan, kau tak tahulah lama mana dah. Baru nak pegang senjata tu, taktikal pun tak tahu habis. Sampai sana kena sembelih kat orang. Sebab tu jihad ni bukan isu kecil. Bukan isu kecil. Berjihadlah fi sabilillah, tapi dengan garis panduan yang ketat yang ditetapkan oleh para ulama. Kalau tak mampu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ni ada cita-cita nak mati syahid. Cuma tidak berkesempatan untuk berada di medan jihad. Maka kurniakanlah kepada aku pahala mati syahid. Minta gitulah dengan Allah. Nak mana? Itulah kemampuan kita. Oh, lemah. Tu tahap orang iman dia lemah, ustaz. Memang kita lemah lah kita ni. Memang kita lemah. Kena ngakulah kita lemah. Ada mau kuat lagi lah. Tapi kita ikut garis panduan ulama. Habis tu nak orang ustaz, pemimpin pun tak istihad. Bila tak istihad, sabarlah. Nak mana? Moga kita tidak pemimpin ni. Allah Azza wa Jalla akan pertanggungjawabkan kita di atas apa yang dia perintahkan. Yang kita cari pasal kita mewajibkan apa yang Allah Ta'ala tak wajib ke atas kita. Nah, lalu benda Allah Ta'ala tak wajib ke atas kita, pemimpin tak istihad jihad, kita pun tak wajiblah atas kita. Habis tu nanti orang kafir menang, pemimpin tu kena tanya dengan Allah. Siapa suruh jadi pemimpin? Dia kena tanya. Kita ni tak ke dia je. Dia pemimpin dengan rakyatnya macam suami isteri je. Isteri kerja dia taat je. Ikut ya. Besok siapa akhirat besok, dia Allah Ta'ala dia tak ada. Suami pula kena tanya, isterimu ni tak ada kamu. Bapa mu tak suruh dia tutup aurat. Bapa mu tak suruh dia solat 5 waktu. Bapa mu tak suruh dia buat begini. Nombor 2, bapa mu tak jaga. Kalau kita kata wanita ni puasa, solat, puasa, tutup aurat lah, jaga maruah dia, tutup aurat, tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya, taat suami, tidak zina, dan taat suami. 4 perkara tu masuk syurga. Orang jantan, orang lelaki ni kena tanya banyak, siapa suruh jadi lelaki. Semoga Allah Azza wa Jalla ampunkan dosa-dosa kita, kekurangan banyak ni. Tapi bukan siapa suruh tu kita tidak syukur dah. Bukan kalau begitu jadi perempuan lagi baik dah. Jadi lelaki lah jadi baik. Pasal apa? Banyaklah Allah Ta'ala bagi bersama dengan tanggungjawab tu. Cuma nak ayatnya,
kita tidak dipertanggungjawabkan pada apa yang tidak diperintahkan. Samalah juga rakyat dengan pemimpin. Ya. Apa yang menjadi persoalan yang Allah Ta'ala nak tanya untuk rakyat ialah muta'at kepada pemimpin kamu. Apa yang menjadi soal banyak nanti pemimpin, rakyatmu dah taat kepada kamu. Nah, kamu suruh bayar cukai, ya bayar cukai. Hak kena saman, hak kena gapo pun bayar. Nah, tapi lah ni menjaga kehendak mereka. Dia kena tanggung. Dan nak jadi pemimpin sangat. Nak jadi itu dia panggil tanggungjawab. Kena tanggung, kemudian kena jawab. Bukan tanggung saja. Kena jawab. Baik, jadi dua-dua tu kena ada fiqh. Fiqh menjadi pemimpin pun perlu, fiqh menjadi rakyat pun perlu. Jadi orang lah ni setiap rakyat dia berfikir seperti pemimpin. Tu masalahnya. Kalau sembang kedai kopi tu macam duduk dalam parlimen dah. Luluh bajet bilion-bilion dalam kedai kopi. Luluh bajet lah. Padahal tak, beras cukup betul nak beli garu pala. Tapi dia punya sembang, kerajaan kita patutnya lagu ni, beli vaksin situ, beli tu kat diri macam-macam. Orang atas ni pecah kepala dah mikir. Nah, gitulah, ada pro and contra belaka, ada lemah belaka. Selama kita ni sedar kita lemah, kita minta bantuan dengan Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita. Itulah. Nah, kita pun bukan nak sebut tu, nak tuding siapa-siapa, sebab tidak ada orang lebih layak untuk kita keluhkan kesalahan dia, melainkan diri kita sendiri. Muhasabah diri itulah yang paling penting. Kalau kita tengok orang lemah, kelemahan dia tu ada pada kita dan boleh jadi lebih daripada tu. Boleh jadi lebih daripada tu. Minta dengan Allah supaya Allah bagi taufik dan hidayat kepada kita semua. Baik. Jadi wadzalikal fawzul azim, itulah dia kejayaan atau kemenangan yang besar. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, dan memang tidak ada siapa pun yang lebih tepat janjinya daripada Allah. Tak ada orang lebih tepat janji daripada Allah. Allah kalau janji pasti benar. Yakinlah. Yakinlah, memang yakinlah. Cuma oleh kerana tak nampak lagi tu lah. Yakin tu, dia kata yakin dah. Tapi tak ada buah tapi tu lah. Allahul musta'an. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut ayat seterusnya, at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihun. Mereka itu ialah orang-orang yang bertaubat. Okey. Maknanya jual beli Allah ni bukan sekadar berlaku dengan orang-orang berjihad fi sabilillah saja. Allah Ta'ala mengatakan Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Ayat sebelum ni Allah beli dari orang-orang yang beriman. Nyawa dan harta. Siapa mereka ni? Selain daripada orang yang berjihad fi sabilillah tu, mereka juga adalah at-taibun, orang-orang yang bertaubat. Semua ni orang berjual beli dengan Allah. Al-abidun, ahli ibadat, mereka juga orang yang berjual beli dengan Allah. Al-hamidun, mereka yang memuji Allah. As-saihun, yang mengembara untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam. Ar-raki'un, orang yang rukuk. As-sajidun, orang sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, orang yang menyuruh benda ma'ruf. Wan-nahuna 'anil munkar, dan orang-orang yang mencegah dari yang munkar. Wal hafizuna li hududillah, dan yang menjaga batas hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman.
Jadi semua mereka ni adalah sifat kepada mukminin yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah Ta'ala sebut innallaha ashtara minal mu'minin. Ada kalimah mukminin tak situ? Ada. Ayat 112 tu wabasyiril mu'minin. Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ada orang beriman tak situ? Jadi sifat antara dua kalimah ni itulah dia. Siapa? Orang berjihad fi sabilillah. Ahli taubat, ahli ibadat. Orang yang senantiasa basah lisan dia memuji Allah. Orang yang mengembara menuntut ilmu. Orang yang rukuk, orang yang sujud, orang yang buat benda ma'ruf, suruh benda ma'ruf. Orang yang cegah benda mungkar. Semua ni dijanjikan dengan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin. Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Li'anna al-iman yashmulu hadha kullahu was-sa'adah kullas sa'adah liman ittasafa bih. Kerana keimanan merangkumi semua perkara itu, dan berbahagialah siapa yang bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan itu. Jadi pilihlah daripada banyak-banyak sifat tu. Kalau ada tak apa dah. Kalau ada 2 lagi baik. Kalau ada 3 lagi bagus. Kalau ada semua sifat tu pada dia, alhamdulillah, pujilah Allah. Jadi kalau tak ada semua, biarlah kita ni ada satu. At-taibun, orang-orang sifat orang senantiasa bertaubat. Salah banyak tapi taubat banyak juga. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala ampunkan dosa. Ataupun dia jadi ahli ibadat, rajin buat ibadat, puasa, Quran, solat sunat, macam-macam, sedekah. Alhamidun, orang puji, senantiasa puji, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kenapa disebut Al-Hamidun lain daripada Al-Abid? Abid ni biasanya Al-Abid, Al-Abidun, Abid, maksud Abid ni ahli ibadat. Ahli ibadat. Kenapa disebut Al-Hamidun? Padahal puji Allah pun termasuk ibadat juga kan. Kerana famin akhassil aqwal alhamdu, termasuk daripada ibadat yang istimewa ialah hamba yang senantiasa memuji Allah dengan bersyukur. Termasuklah kataan yang Allah Ta'ala paling suka ialah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdu. Sebab tu disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Puji bagi Allah. As-saihun adalah orang yang disebut mengembara di sini. Selain daripada mengembara, juga disebut sebagai orang yang senantiasa berpuasa, termasuk dengan as-saihun. Saihun, sebab sahabat isteri Nabi juga disebut saihatin, iaitu saimat, yang senantiasa berpuasa. As-saihun bisiyahah hahuna wa huwa tarkul maladh min at-ta'ami wasyarabi wal jima'. Saihat di sini mengembara ataupun meninggalkan kelazatan dari makan, minum dan bersama isteri.
Ar-raki'un as-sajidun, rukuk dan sujud tu memang ma'ruf lah. Amru ma'ruf juga, amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar juga ma'ruf. Wal hafizuna li hududillah, yang menjaga hukum-hukum, batas-batas hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat seterusnya tu tentang taubat, tentang istighfar, yang ni kita sambung minggu depan insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.